Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 3016-021, Pegawai Kadet Nabila Afifah binti Ahmad Dali dari UPNM. Saya sedang menjalani latihan industri di Jabatan Arah Pendidikan di Sel Penyelidikan dan Pembangunan. Pada pagi ini, saya ingin memberi sedikit respon berkenaan dengan kandungan pendidikan kesejahteraan keluarga tahap 5. Setelah diteliti dan dikaji, saya berpendapat adalah wajar untuk diselipkan satu aspek lagi, iaitu menyemarak cinta pada usia emas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila usia telah mencecah separuh abad, hubungan suami isteri semakin hambar dan tidak romantik lagi. Kalau dulu suami panggil isteri sayang, baby, isteri panggil suami abang, tapi sekarang semakin biasa dengan atuknya dan opahnya. Kalau duduk dekat-dekat pun terasa rimas, lebih-lebih lagi apabila hendak bermesra di hadapan anak-anak. Bila nak romantik sikit, isteri akan kata, orang tua ni dah terbiat ke apa? Isteri pun dah tak berminat nak berhias untuk suami, suami pun dah tak kisah dengan kekemasan diri. Bila usia sudah semakin tua, adakah cinta sudah tiada lagi? Sebenarnya cinta tu masih ada, tapi dah dipudarkan dengan tanggapan bahawa tiada cinta untuk usia emas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 aspek yang boleh kita lihat untuk mengekalkan cinta pada usia emas. Yang pertama, kekalkan sikap saling memuliakan sebagai tanda hormat kepada pasangan. Isteri perlu sentiasa ingat kedudukan suami sebagai ketua keluarga dan jangan melampaui batas walaupun hanya berniat untuk bergurau. Sebagai contoh, di luar sana ada isteri yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada suami. Perkara ini adalah isu sensitif, lebih-lebih lagi untuk diungkit di hadapan anak-anak. Kadang-kala niat isteri hanya untuk bergurau. Contohnya, kalau bukan sebab gaji saya, tak dapatlah anak-anak nak merasa semua ni. Perkara ini nampak remeh, tapi sebenarnya mampu menyebabkan ego suami tercela. Poin kedua di bawah aspek saling memuliakan ialah jangan lakukan apa yang pasangan tak suka. Pasangan suami isteri seharusnya menjaga perasaan antara satu sama lain dan mengekalkan keharmonian keluarga. Contohnya, apabila isteri tidak suka suami bergurau senda dengan perempuan lain walaupun hanya rakan sekerja, suami seharusnya menjaga batas pergaulan dan menjaga perasaan isteri supaya pergaduhan yang berkaitan dengan hal yang remeh dapat dielakkan. Begitu juga dengan isteri. Kebanyakan suami tak suka isteri yang banyak membebel, lebih-lebih lagi bila suami baru je pulang dari kerja. Semua perkara boleh dibincangkan dengan elok tanpa perlu bermasam muka dan meninggikan suara. Poin yang ketiga di bawah aspek saling memuliakan ialah jangan heboh ataupun buka aib pasangan. Tidak perlu diceritakan pada rakan sekerja ataupun kenalan berkenaan dengan isu rumah tangga yang sedang dialami. Pada kebiasaannya, golongan isteri seringkali mengupload status di media sosial. Contohnya, yelah orang dah tak sayang kita dah. Macam tu. Perkara ini dapat menimbulkan fitnah dan orang menganggap kahwin tersebut tak bahagia. Selain itu, pemangsa juga akan cuba mencari jalan untuk memecah belahkan rumah tangga pasangan tersebut. Contohnya, kekasih lama isteri. Perkara ini akan menyebabkan berlakunya keruntuhan rumah tangga. Perkara keempat di bawah aspek saling memuliakan ialah bincang dan tanya pendapat pasangan dalam segala hal. Melibatkan pasangan dalam pengambilan keputusan akan membuat pasangan lebih memahami tentang perkara yang mengganggu fikiran anda, bagaimana pekerjaan anda dan sebagainya. Mereka juga menjadi lebih percaya yang anda memerlukan kehadiran mereka untuk memberi pendapat, bertukar pendapat dan berusaha saling melihat sudut pandangan masing-masing merupakan bentuk komunikasi dalam hubungan. Komunikasi jenis ini juga memainkan peranan yang penting untuk mengeratkan hubungan. Ini kerana pasangan menjadi lebih mengenal cara pandangan pasangan terhadap sesuatu hal. Perkara kelima ialah jangan ada dusta dan rahsia antara pasangan. Kepercayaan adalah perkara yang paling utama dalam sesebuah hubungan. Jadi, apabila satu perkara berlaku daripada orang yang ketiga, tak kira lah apa pun yang berlaku, kita sudah menanam kepercayaan terhadap pasangan kita. Sekali anda menipu, sudah semestinya anda tidak akan dipercayai lagi oleh pasangan.
Seterusnya, menipu dalam hubungan ni tidak akan ke mana pun. Malah ianya akan menimbulkan keretakan dalam hubungan tersebut. Sekiranya ada masalah, sekiranya ada perselisihan faham, selesaikan dengan cara yang betul, iaitu berbincang. Cara yang kedua untuk menyemarakkan cinta pada usia emas ialah kekalkan berhias dan berwangian, iaitu kecantikan dan kesigakan. Isteri perlu berhias untuk suami, begitu juga suami perlu menjaga kegemasan diri untuk isteri. Memanglah berhias waktu dah tua ni takkan dapat mengembalikan anda ke zaman muda, tapi dapat menyejukkan hati pasangan kita. Cantiknya isteri aku hari ni, handsomenya suami aku pakai kemeja. Kan elok kan macam tu. Bagi isteri, berhias untuk suami adalah satu ibadah. Namun kecantikan isteri janganlah kita lihat pada wajahnya yang sudah kedut, tapi lihatlah pada kesetiaannya setelah beberapa dekad hidup bersama. Carilah kecantikan isteri, bukan mencari isteri yang cantik. Cara yang ketiga untuk menyemarakkan cinta pada usia emas ialah kekalkan hubungan seksual kerana tanpanya keintiman akan pudar. Menurut Prof. Dr. Ismail Tamdi, seorang pakar sakit tuan, perlunya perubahan sikap dalam menerima realiti berikut, iaitu yang pertama, seks masih perlu di usia emas. Jangan ambil mudah tentang keinginan pasangan walaupun usia sudah lanjut, terutama sekali isteri haruslah peka tentang kehendak suami. Tetapi perlu dielakkan daripada harapan yang tidak realistik seperti mengharapkan kepuasan yang sama seperti masa muda. Perkara yang kedua di bawah aspek hubungan seksual ialah komunikasi yang baik dapat memantapkan seksualiti. Perlu berbincang dengan pasangan sama ada bersedia atau tidak. Jangan memaksa pasangan, lebih-lebih lagi si isteri. Seterusnya ialah kesihatan dan isu seksual boleh ditangani untuk mengecapi penghayatan seksual yang memberangsangkan. Pasangan dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan pakar sekiranya terdapat masalah berkaitan seksual. Penlibatan positif pasangan amat penting untuk mengatasi masalah tersebut seperti memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada pasangan. Cara keempat untuk menyemarakkan cinta pada usia emas ialah kekalkan kehangatan rumah tangga yang kian suram. Semarakkan semula cinta dengan merancang bulan madu kedua apabila usia sudah semakin tua. Pada masa ini, anak-anak telah membesar, rumah tangga pun dah semakin sunyi dan tak banyak lagi benda yang nak dibualkan antara suami dan isteri. Anda pasti dapat merasakan kelainannya apabila anda melaluinya. Tidak mustahil bulan madu kedua lebih hebat daripada yang pertama.